Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada hari ini dengan keizinan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kerana masih lagi diberikan keizinan, kesempatan sehingga dapat berada pada hari yang pertama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 1445 Hijri ataupun tahun 2024. Jadi mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik berbanding daripada Ramadan kita yang telah lalu. Jadi tajuk yang dipilih pada hari ini bersempena dengan beradanya kita pada hari yang pertama di dalam bulan Ramadan adalah menuntut rahmat Allah di dalam bulan Ramadan. Menuntut rahmat Allah di dalam bulan Ramadan. Jadi secara umumnya kita mengetahui bahawa bulan Ramadan merupakan bulan rahmah. Selain daripada itu, bulan Ramadan juga merupakan bulan maghfirah, bulan keampunan. Dan bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana Allah Ta'ala melipat gandakan kebaikan, khususnya kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi sebelum kita membahaskan secara lebih lanjut berkaitan dengan tajuk menuntut rahmat Allah di dalam bulan Ramadan, maka penting untuk terlebih dahulu kita memahami apakah definisi, apakah ta'rif, apakah pengertian daripada perkataan rahmah ataupun perkataan rahmat. Dah saya nyatakan tadi bahawa kita ingin menuntut rahmat Allah di dalam bulan Ramadan. Jadi apa definisi rahmat? Menurut para ulama, rahmat itu mempunyai pelbagai definisi ataupun mempunyai definisi yang pelbagai. Yang antara lain boleh kita simpulkan bahawa rahmat itu menurut para ulama adalah kelebihan, adalah kebaikan, adalah kurniaan, adalah keampunan, adalah ganjaran pahala yang dilipat gandakan, dan berbagai lagi lah yang boleh kita nisbahkan kepada manfaat, yang boleh kita nisbahkan kepada maksud faedah, yang boleh kita nisbahkan kepada maksud kebaikan yang banyak. Jadi itu definisi ataupun takrif rahmat yang dikaitkan dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bila kita mengambil tajuk menuntut rahmat Allah di dalam bulan Ramadan, dengan pengertian kita ingin meraih semua perkara-perkara yang saya nyatakan tadi. Kalau rahmat itu dengan maksud kelebihan yang kita ingin raih daripada Ramadan adalah kelebihan. Kalau rahmat itu kita terjemahkan sebagai kebaikan yang nak kita raih di dalam bulan Ramadan adalah kebaikan. Kalau kita kaitkan rahmah itu dengan keampunan, maksudnya di dalam bulan Ramadan yang dituntut adalah keampunan. Kalau kita kaitkan rahmat itu dengan contohnya pembebasan daripada api neraka, so yang kita tuntut daripada Ramadan adalah jaminan untuk dibebaskan daripada api neraka. Kalau kita kaitkan rahmat itu dengan contohnya ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, jadi kita tuntut di dalam bulan Ramadan adalah limpahan pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Ta'ala. Artinya semua kebaikan
yang kita definisikan sebagai rahmat itu tadi yang terdapat di dalam bulan Ramadan, kita inginkan kesemuanya. Ya, jadi amat rugilah kalau orang yang tidak merebut peluang rahmat yang begitu banyak yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Ya, sia-sialah orang yang hidup di dalam bulan Ramadan tetapi tidak dapat memanfaatkan rahmat yang ada di dalam bulan ini. Sebab itu sabitlah di dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan, berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan keampunan, berkaitan dengan kurniaan, atau apa sajalah definisi yang saya kaitkan dengan maksud rahmat yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Ya, terlalu banyak dan saya pun tak berhasrat nak membacakan kesemua hadis-hadis tersebut. Ya, bahkan daripada hadis-hadis yang sahih boleh kita memahami bahawa di sana ada jaminan daripada Nabi SAW, ya, kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, jaminan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Bahkan ada jaminan daripada Nabi SAW kepada orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan menunaikan solat sunat tarawih sebagai contoh. Jaminan untuk diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Bahkan ada jaminan daripada Nabi SAW berkaitan dengan gandaan pahala yang ada di dalam bulan Ramadan, bermula daripada 10 sehingga kepada 700 kali ganda. Itu tidak termasuk pahala daripada amalan berpuasa. Ya, Allah nyatakan berdasarkan hadis yang sahih, adapun pahala bagi orang yang berpuasa tertakluk mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan maksud kata ulama berlipat ganda tanpa had yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hadis di dalam sahih yang mengatakan orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan akan mendapat jaminan pembebasan daripada api neraka. Maka ada hadis yang mengatakan pada setiap malam-malam Ramadan ada sejumlah umat Nabi Muhammad SAW yang akan dibebaskan daripada neraka. Jadi ada hadis lain yang mengatakan pada tiap-tiap kali berbuka puasanya kita, maka di sana ada sekumpulan umat Nabi Muhammad SAW yang dibebaskan daripada neraka. Maka ada hadis yang mengatakan pada masa masuknya bulan Ramadan akan dibuka seluruh pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan diikat di rantai segala syaitan yang kerjanya mengganggu dan menggoda umat manusia. Jadi berdasarkan kepada dalil-dalil hadis, ya, yang dinyatakan tadi, walaupun dalam konteks mafhumnya sahaja, maka jelas, ya, tak ada orang yang boleh menafikan akan kelebihan bulan Ramadan. Tak ada orang yang boleh menafikan rahmat Allah yang melimpah ruah yang Allah Ta'ala taburkan di dalam bulan Ramadan. Maka amat rugilah, ya, orang-orang yang sempat diberikan kesempatan hidup di dalam bulan Ramadan tetapi tidak memanfaatkan peluang tersebut untuk meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hadis kan dalam sahih di mana Nabi menyebut, ya, ketika mana Nabi menaiki anak-anak tangga mimbar, maka di sana kan ada Nabi menyebut ucapan ataupun kalimat amin. Maka salah satu daripada sebab Nabi SAW mengucapkan amin kerana mendoakan kenyataan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril AS. Antara mafhumnya, Jibril mengatakan, amat rugilah wahai Muhammad, kecelakaanlah ke atas umatmu wahai Muhammad yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan tetapi berakhir sahaja Ramadan, dosa-dosa mereka belum lagi diampunkan. Lantas diucapkan amin dengan maksud perkenankan wahai Allah perkataan Jibril AS. Ya, jadi amat rugilah, kata Jibril, umat kamu wahai Muhammad yang sempat hidup sejak daripada malam pertama Ramadan, sempat balik kampung nak sambut hari raya, tetapi berakhir aja Ramadan, dosanya masih belum lagi diampunkan. Jadi tak tahulah, tu kena tanya diri kita masing-masing lah, apa yang kita lakukan di sepanjang Ramadan sehingga akibat daripada mungkin, ya, tak ada kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, berakhir Ramadan, dosa-dosa mereka belum lagi diampunkan. Ini kebimbangan kita lah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kerana bulan Ramadan dan kelebihannya itu tidak pernah Allah kurniakan kepada mana-mana umat, kepada mana-mana rasul sebelum daripada umat dan sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi saya katakan bahawa kita bersyukur,
Kerana kita diberikan sekali lagi izin untuk berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, mudah-mudahan diberikan keringanan kepada tubuh badan, mudah-mudahan diberikan peluang-peluang untuk memperbanyakkan amal soleh, bersempena dengan beradanya kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bahkan kalau kita lihat kenyataan para ulama, apakah penyebab kepada rahmat yang melimpah ruah di dalam bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan ni kata ulama menjadi begitu istimewa, lebih daripada bulan-bulan yang lain? Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya menyatakan, bulan Ramadan menjadi bulan kelebihan. Bulan Ramadan menjadi bulan di mana Allah memperbanyakkan rahmatnya di dalam bulan ini disebabkan oleh dua ibadah yang terdapat di dalam bulan Ramadan, ataupun disebabkan oleh dua perkara yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Kalau tak dikarenakan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dua perkara ini, bulan Ramadan ni samanya macam bulan-bulan yang lain. Tetapi kenapa bulan Ramadan jadi istimewa lebih daripada 11 bulan yang lain? Jadi apa sebab yang menjadikan Ramadan Allah Ta'ala jadikan sebagai bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan keberkatan? Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ada dua perkara yang terjadi di dalam bulan Ramadan yang menyebabkan bulan Ramadan diangkat kedudukannya oleh Allah mengatasi bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah ibadah berpuasa yang Allah fardukan di dalam bulan Ramadan. Hebat puasa ni. Jadi bulan Ramadan ni, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi rahmatullah alaih, di dalam tafsirnya, diangkat kemuliaan Ramadan oleh Allah Ta'ala mengatasi bulan-bulan yang lain. Yang pertama, kerana di dalam bulan Ramadan difardukan ibadat berpuasa, tak pada bulan lain. So kalau kita nak puasa di bulan-bulan yang lain, hukum berpuasa tu jadi sunat, tak jadi fardu. Jadi hebat kedudukan bulan Ramadan kerana di dalam bulan Ramadan ibadah berpuasa difardukan. Sabit di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 sebagai contoh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadat berpuasa, yakni di dalam bulan Ramadan, sebagaimana ianya telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kamu menjadi insan yang bertakwa. Jadi ini kelebihan Ramadan. So yang pertama, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, hebatnya Ramadan ini disebabkan dua perkara terjadi di dalamnya. Yang pertama, pensyariatan ibadat berpuasa. Dan kita tahulah berdasarkan kepada penurunan syariat berpuasa ni, ia terjadi pada tahun yang kedua daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadat berpuasa ni Allah fardukan bukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, tetapi ibadat berpuasa ini Allah fardukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, tepatnya pada tahun yang kedua daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik turun saja ayat Al-Baqarah 183 yang memfardukan puasa di dalam bulan Ramadan, terangkat kemuliaan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi maknanya amalan yang paling patut kita jaga sangat-sangat di dalam bulan Ramadan ini, yang menjadi sebab bulan Ramadan ini hebat dan mulia, adalah ibadat berpuasa. Jadi puasa tak boleh main-main. Tak boleh puasa yang yuk tak puasa yang yuk, tak boleh puasa acah-acah, tak boleh puasa lebih kurang. Kena puasa sungguh-sungguh. Kenapa kena berpuasa sungguh-sungguh? Sebab kena faham falsafah Ramadan tadi. Hebatnya Ramadan disebabkan ibadah puasa. Tanpa puasa, Ramadan ni, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, sama dengan bulan-bulan lain. Sama aja. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar sama. Tetapi kenapa Ramadan jadi hebat? Sebab ada perintah berpuasa. Berapa hari? Sebulan lamanya. Hebat. Lepas tu saya kata tadi kan, tajuk kita ni menuntut rahmat Allah dalam bulan Ramadan. So lebih menjurus kepada apa yang kita perlu buat.
supaya namanya rahmat tu dapat kita perolehi. Ni kena usaha. Tahu dah sebut definisi rahmat tu apa dah. Segala-gala yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang canggih-canggih, yang manggih-manggih adalah dalam rahmat tu. Nak sebut satu persatu pun banyak. Antara yang besar lagi saya tak sebut tadi, Lailatul Qadar. Banyak sangat kelebihan, mustajab doa. Ini hebat Ramadan tu, namanya rahmat. Yang kita nak raih daripada Ramadan ni rahmat. Rahmat tu kepelbagaian kebaikan. Cuma saya nak sebut dalam konteks falsafah. Kenapa Ramadan jadi hebat? Sebab di dalam bulan Ramadan difardukan ibadat berpuasa. Jadi ibadat yang paling perlu diberikan perhatian dalam bulan Ramadan, puasa. Nampak? Atau bahasa mudahnya, bahasa Arabnya as-saum. So kita kena tahulah sikit sebanyak. Malah tadi saya bertugas imam, tapi sebelum tu lepas maghrib lah, tak ada buka puasa semalam ada ke? Tak ada kan? Kita bukan berada di Arab Saudi. Jemaah tadi lepas maghrib tu dah minta beri tazkirah ringkas berkaitan dengan fiqah puasa. Penting ulang kaji lah, sebab ramai nanti orang puasa dia puasa, orang puasa dapat pahala, dia tak dapat apa. Dapat pergi bazar Ramadan je lah. Ulang kaji ringkas, ulang kaji. Penting nak tahu sikit tentang ilmu berkaitan ibadah puasa secara fiqah ni. Apa makna puasa, apa syarat wajib puasa, apa rukun-rukun puasa, apa perkara yang membatalkan puasa, apa sunat-sunat bagi orang yang berpuasa. Ni ulang kaji ringkas supaya kita tahu maksud sebenar puasa. Sebab kita nak faham falsafah tadi, Ramadan hebat sebab puasa, bukan sebab lain, bukan sebab bazar Ramadan. Itu kita yang cakap. Orang meniaga dah kejap lagi penuh lah petang ni. Depan komplek kan, penuh lah. Ni pun tengah susun, nampak tadi susun meja elok. Yang tengah cari tapak lot, malah tadi dah cari dah tapak lot. Ramadan hebat bukan sebab bazar Ramadan. Ramadan hebat bukan sebab Hari Raya Aidilfitri, bukan. Ramadan hebat bukan sebab bayar zakat fitrah, kecil sangat pun RM7 je, 14.21. Ramadan ni hebat sebab puasa. Allah tak fardukan puasa dalam bulan lain. Kalau bulan lain tu ataupun bulan puasa difardukan pada bulan selain Ramadan, bulan tu pun jadi hebat. Mana Ramadan ni tumpang, tumpang kehebatan puasa. Sebab tu Ramadan jadi hebat sebab puasa, bukan bulan tu. Apa sangat bulan Ramadan ni, bulan panas. Ramat artinya panas terik. Kalau setakat cerita bulan, panas bulan Ramadan ni. Tetapi kenapa bulan yang panas ni jadi hebat? Sebab syariat berpuasa di dalamnya. Saya kata tadi penting, walaupun tadi secara ringkas ulang kaji lah, mungkin ramai dah tahu, tapi penting untuk ulangan. So puasa kita ni ada kualiti. Kalau ambil dalam konteks ilmu tasawuf kan, kategori orang berpuasa tu terbahagi 3 kan. Kategori awam, yang bazar Ramadan lah tu. Kategori awam yang cerita makan tak habis-habis, bulan Ramadan makan je. Tu puasa awam. Awam ni puasa orang secara general begitulah. Yang kedua, kategori kedua dalam konteks orang berpuasa bulan Ramadan, kata ulama tasawuf, puasa orang-orang khusus. Ni lebih upgrade sikit lah. Penilaian dia tu jauh lebih daripada sekadar nak pergi bazar Ramadan. Yang diinginkan lebih daripada sekadar boleh berbuka, boleh makan lepas maghrib, tak lebih ni. Yang ketiga paling atas lah, khususul khusus. Tu sampai pada makam bukan setakat fizikalnya berpuasa, bahkan dalamannya pun turut berpuasa. Terbentuknya kepribadian yang baik disebabkan ibadat berpuasa tu dah makam tinggi. Bukan setakat puasa tak makan, tak minum, puasa mata, puasa telinga, puasa lidah, puasa akhlak, puasa peribadi, tu dia punya makam tinggi. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian. Sebab saya kata tadilah, hebat Ramadan sebab puasa. Apalah nilai Ramadan tanpa puasa yang hebat? Tak ada nilai Ramadan ni kalau puasa lebih kurang. Saya kata tadi dalam konteks motivasi kita tak jamin ni sempat habis tak habis Ramadan tahun ni. Petang ni pun tak jamin. Apalagi hari esok, apalagi hari lusa, apalagi 10 April sambut Aidilfitri kalau ikut takwim lah. Tak ada jaminan tahun depan lagi tak ada. Tahun-tahun yang akan datang wallahu taala alam bisawab.
Ramadan yang lepas tak akan berulang peluang itu sekali lagi. Allah hantar kita jumpa satu Ramadan tahun ni di atas faham falsafah Ramadan. Hebatnya Ramadan disebabkan puasa, tak dapat tidak pesan untuk saya dan semualah. Pastikan puasa kita mudah-mudahan menjadi puasa yang berkualiti seiringlah dengan usia kita semasa ini. Jadi kalau dulu waktu kita remaja, kanak-kanak, okeylah, saya pun tak nak bising-bising sangat, tak nak kecoh-kecoh sangat, kan sesuai lah dengan usia kita waktu tu. Asyik terlupa je kan, satu pinggan habis nasi, terlupa. Tak apalah, lebih kurang lah, kenyang rezeki kan. Terlupa betul, tak batal. Buat-buat terlupa, batal. Tapi terpulang lah, budak-budak. Naik umur remaja pun lebih kurang. Yang kita sibuk dengan Ramadan ni, main meriam buluh tu je. Main bunga api, tak apalah, sesuai dengan usia remajanya. Masuk lagi peningkatan, mungkin tahun ni usia kita berbeza. Kita menyambut Ramadan 1445 dengan satu usia yang saya rasa sudah sampai peringkat matang. Bukan bermain-main lagi dengan puasa. Ni akan sampai satu tahap. Kita rasa rugi kalau kita sia-siakan Ramadan. Kita rasa rugi sangat kalau kita tak isi Ramadan tu dengan amal-amal yang soleh. Rasa rugi sangat kalau puasa kita main-main sampai satu tahap usia. Ini kita harapkanlah. Waktu saya pesan diri saya, yang pertama-tama disebabkan puasalah Ramadan jadi hebat, maka tak dapat tidak pelihara, perhatikan, beri perhatian yang sangat-sangat besar terhadap ibadat berpuasa. Ni harapanlah. Ni masih awal ni, hari pertama, mudah-mudahan. Zuhur pun belum masuk lagi, hampir-hampir nak masuk ni, masih peringkat awal Ramadan. Berazam, janji pada Allah, ya Allah, saya nak jadikan Ramadan saya tahun ini, puasa saya tahun ini sebagai puasa yang benar-benar berkualiti, wahai Tuhan. Isilah apa sajalah. Lepas tu dalam konteks sunat-sunat puasa yang kami bincangkan malam tadi tu, buatlah semuanya sekadar kemampuan. Banyak kan, bukan setakat kalau cerita tentang sunat-sunat bagi orang yang berpuasa ni, yang terbayangnya mempercepatkan berbuka, melewati cerita makannya dulu. Apakah sunat bagi orang yang berpuasa? Menyegerakan berbuka. Tinggal cerita makan, melewatkan bersahur. Betul, saya tak kata tak. Cuma kita kait dalam konteks yang lain lah. Memperbanyakkan bacaan Quran contohnya. Melazimkan diri bertarawih dan witir pada malam-malam Ramadan. Contoh lain, keluarkan sikit daripada kerangka makan. Memperbanyakkan infak dan sedekah sebagai contoh. Banyak melakukan kebaikan dan khairat. Ni luas, dia tak semestinya makan. Banyak benda boleh buat. Dalam konteks kita sebagai seorang pekerja, maka bekerja dengan gaya pekerjaan yang baik, bekerja dengan bersungguh-sungguh, bekerja dengan cemerlang, jadi pekerja yang amanah, jadi pekerja berintegriti dalam bulan Ramadan. Ini termasuk juga perkara sunat. Bukan bermaksud bulan lain tu lebih kurang, tak. Lebih rajin bekerja di dalam bulan Ramadan berbanding bukan bulan Ramadan. Dalam konteks menepati masa, dalam konteks kesungguhan bekerja, dalam konteks integriti, lebih-lebih sebab bulan Ramadan. Ini sunat-sunat lah, semua sunat. Kepada orang yang berpuasa dalam konteks al-khairat, besar pahalanya. Ini benda-benda yang perlu berikan perhatian dalam konteks puasa, sebab puasa lah, dengan sebab puasa yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan lah, maka bulan ini menjadi hebat. Yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa bulan Ramadan jadi hebat? Satu, sebab puasa. Kalau tak dikarenakan pensyariatan puasa, Ramadan sama macam bulan lain, dia jadi hebat sebab puasa. Yang kedua, bulan Ramadan jadi hebat dipenuhi dengan rahmat dan kebaikan kerana di dalam bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Sebab tu dia jadi hebat. Kalau Quran tak diturunkan dalam bulan Ramadan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir, sama macam bulan lain. Dia jadi hebat. Yang kedua, sebab dia jadi hebat kerana di dalam bulan inilah Al-Quran diturunkan. Sabit pada surah yang sama, Al-Baqarah ayat 185, tadi 183. Pada ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan Ramadan lah, wahai Muhammad, Al-Quran diturunkan. Dengan sebab tu upgrade Ramadan ni.
Maksudnya kalau bulan selain Ramadan, di bulan itu diturunkan Quran, bulan itu pun mulia berbanding bulan lain. Tapi Allah dengan ilmunya yang maha luas, dengan kehendaknya yang dia sendiri menguasainya, dia nak menurunkan Quran dalam bulan Ramadan. Ya, tak boleh orang petikai. Itu hak. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Wahai Muhammad, sebenarnya Tuhan engkau itu melakukan apa yang dia kehendaki. Kerana Allah menurunkan Quran dalam bulan Ramadan, boom, meletup bulan Ramadan ni. Padahal dia sama dengan bulan lain. Bulan panas. Ya, bulan Ramadan orang Arab tak keluar rumah sebab kering. Teriknya Masya Allah. Tapi dia jadi hebat sebab di bulan tu datang pensyariatan puasa. Di bulan tu juga Allah turunkan Quran. Nampak ya? Jadi apa perkara dari konteks falsafah Ramadan yang kena pegang elok-elok? Pertama, puasa betul-betul. Ya, ini bukan main-main ni. Sebab puasa lah Ramadan jadi hebat. Yang kedua, baca Quran banyak-banyak. Dengan sebab bulan Quran diturunkan di bulan inilah Ramadan jadi hebat. Mana boleh kita ambil satu kesimpulan, Ramadan dan pembacaan Quran tak boleh dipisahkan. Sebagaimana mulianya Ramadan dengan ibadat puasa, begitu juga mulianya Ramadan dengan amalan tilawatul Quran. Ya, sebab dua ni penyebab Ramadan mulia. Jadi kalau orang tak ambil kesempatan berada dalam bulan Ramadan dengan memperbanyakkan tilawatul Quran, dia tak faham falsafah Ramadan. Ya, batu Quran, bulan Ramadan kan biasa orang terjemahkan. Bulan Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan bulan Quran. Saya tengok kat banner luar tu pun ada kan, antara program kita di sini, program nuzul Quran, tadarus Quran. Ramadan Quran tak boleh pisah. Ya. Bahkan dalam hadis yang sahih, pada setiap malam-malam Ramadan, Jibril alaihissalam akan turun bertemu Nabi SAW, bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah. Ya, maksud di sininya, saya tak ceritalah tentang tadarus, tak cerita tentang tilawah saja. Kalau boleh sertai tadarus, lagi cantik. Apa maksud tadarus? Apa maksud tilawah? Tilawah ni baca. Tadarus ni belajar membaca, memperbetulkan bacaan, tu tadarus. Ya, darasah, madrasah, sekolah. Tadarus saling betul membetulkan, saling belajar, mempelajari. Salah saya betulkan, saya salah awak betulkan. Masih ada satu halaqah. Halaqah di situ halaqah semak tegur. Tu tadarus. Ya, kalau kita seorang-seorang tak ada semakan, tak ada teguran, itu namanya tilawah. Tapi elok tak memperbanyakkan bacaan Quran dalam bulan Ramadan? Confirm pasti elok. Sebab apa elok? Sebab kelebihan pahala yang berlipat ganda di dalam bulan ini. Ya, ada hadis sebutkan, Nabi SAW sebut dalam sahih, Nabi tak sebut alif, lam, mim tu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf tu diberi padanya 10 kebaikan. Ramadan gandaan berdasarkan hadis Bukhari sehingga 700 kali ganda. Nampaknya? Kalau katalah alif lam mim tu pergi 30 bulan biasa, Ramadan bermula daripada 10 sehingga kepada 700 kali ganda. Itu dalam konteks tilawah. Adapun hadis datangnya Jibril pada malam-malam Ramadan bertadarus bersama Rasulullah. Mana macam kita buatkan majlis surau kita lah. Ada halaqah kumpul, mungkin setengah-setengah pejabat jabatan dibuat di kalangan kaki tangan. Ya, di antara yang sertai itu mesti ada seorang di antara mereka yang mahir lah. Ya, kita panggil apa? Tekong. Tekong tak sedap, macam tekong kapal lah ya. Khalifah lah. Atau pentasah, atau juru semak. Ya, dia mesti ada seorang tu. Ni adab dia begitu. Bukan semua semak. Semua semak jadi bahasa borong lah. Ya, semua nak semak lah, dia seorang yang dia anggap mahir berbanding yang lain, dia semak baca. Itu tadarus. Dan ini yang terjadi pada malam-malam Ramadan pada hampir setiap tahun. Setiap kali Ramadan Nabi berpuasa tu sampai Nabi wafat, bermula tahun kedua hijrah. Nabi berada di Madinah hampir 10-11 tahun. Mana bukan satu tahun je Jibril datang setiap malam-malam Ramadan.
sepanjang-panjang Nabi berada di Madinah sampai Nabi wafat. Nabi pun nak semak juga bacaan ke? Itu Rasulullah tu. Apa lagi kita yang belajar Quran waktu tadika dulu. Dan sekarang baca masih ikut cara baca waktu tadika. Memang ponggal langgang. Baru ni kita ada di Masjid Negeri program kursus imam. Baru ni kan habis pembentang kita kerja 2 orang lah. Sahibu Samah Mufti Negeri Selangor dan mantan Sahibu Samah wilayah Datuk Dr. Zul. 2 orang ni pembentang kita kerja. Lepas tu ada 11 orang penyemak bacaan. Ada bengkel lepas Zuhur sampai petang. Antara disemak pada 11 bilik. Bengkel ni buat bilik-bilik, grup-grup pecah. Ada 11 orang yang akan mengetuai bengkel-bengkel tu. Maka antara disemak adalah bacaan Al-Fatihah. Yang kena semak tu imam, kita makmum. Jadi semak bacaan tu imam. Rupanya ramai juga imam-imam masjid yang bertaraf daerah yang masih belum tepat bacaan Al-Fatihah mereka. Masya Allah. Antara yang menyemak tu Tuan Guru di sinilah, Syekh Abdul Karim Al-Makki lah. Termasuk yang lain. Jadi makna dalam hak kajian, mana ada mereka yang berstatus imam daerah pun, apalagi imam karya, apalagi surau yang belum tepat kaedah pembacaan surah Al-Fatihah ni. Ya main. Tu kalau tak ada tadarus ni, kita semak, kita sahkan, memang betul lah. Sebab tu Nabi SAW tak akan bertahun-tahun sampai Nabi wafat dia. Hadis tak kata sekali Jibril datang setiap malam-malam Ramadan. Ramadan tu setiap tahun. Setiap tahun Jibril akan mendatangi Nabi SAW menyemak bacaan Rasulullah. Mana tengok ini Quran tu begitu. Masih sentiasa lah. Sebab kita ni dia dalam konteks fizikal. Memang berlaku banyak perubahan. Dulu gigi kita mantap, sekarang gigi kita goyang. Betul-betul Dulu rahang kita mungkin ketat, sekarang rahang kita ni dah asyik makan durian petai, betul. Ngunyah je kan. Mungkin dia agak longgar lah. Kemungkinan banyak kemungkinan. Peningkatan usia. Ini penting. Lepas tu saya kata saya makan tu berterusan. Kita rasa kita baca betul. Itu 20 tahun dulu. Sekarang baca tengok. Kenapa? Dah beralih lah kerangka mulut kita ni. Dah beralih lah rahang kita ni. Gigi kita dah tak berada pada kedudukan yang seperti dulu. Apalagi bila gigi dah banyak tak ada. Lepas tu dia penting tadarus tu, dia sentiasa semak. Sentiasa semak. Ini penting. Saya bukan nak cerita tentang nak cari siapa betul salah, tapi itu perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam konteks Al-Quranul Karim. Sebab saya nak kait dengan falsafah Ramadan. Kenapa Ramadan banyak keberkatan, banyak rahmat? Antara sebab di bulan inilah Quran diturunkan. Maksud kita tak boleh kesampingkan Quran dalam bulan Ramadan. Dua benda besar dalam bulan Ramadan jangan kita pinggirkan. Kalau nak raih, nak tuntut rahmat Tuhan, pertama puasa betul-betul. Yang kedua, Quran jangan tinggal. Selain memperbanyakkan membaca, jaminan pahalanya hebat, juga sunnahnya tadarus Al-Quran. Kena cari jalan lah. Ini kena cari. Ini masing-masing lah saya serahkan kepada pertimbangan masing-masing lah. Nak 1000 budaya, tak nak 100 juta dalih kan. Nak kalau nak boleh saja kan. Di peringkat jabatan boleh saja nak anjurkan. Allah bukan masa lama pun. Tengah hari ada kuliah, carilah masa-masa bersesuaian. Kita banyak kelonggaran bulan Ramadan. Daripada pusing bazar, nak makan tak boleh kan. Baik pergi buat halaqah tadarus Quran. Tak apa ustaz cuci mata. Asyik cuci mata, hari-hari cuci mata, tak rabun ke? Nampak Ini masing-masing lah. Kalau peringkat kita pula mungkin di karya kita masing-masing, sertailah. Tak ada lah surah Masjid Negeri Selangor yang tak buat. Tak ada surah Masjid Negeri Selangor yang tak buat. Cuma cerita sambutan. Ada sambutan tak ada. Itu saja isu dia. Bagi saya okey. Boleh sajalah nak semak-semak, nak test power kita. Bahasa kasar nak test power kita dengan Quran. Maksud nak tahu betul macam yang imam-imam tu lah, yang kursus baru ni 9 hari bulan kita buat Masjid Negeri.
Bila tak semak, kita ni imam mesti rasa betul. Salah punya. Waktu tu rasa kecut perut, rasa malu, ya Allah, tebalnya. Bila disemak oleh pakar-pakar, qari-qari ni, tak betul. Berapa tahun dah jadi imam? Wah, saya jadi imam lama dah. Ini penggal kedua ni. Tapi setakat ni Ustaz, tak ada pula makmum saya komplain. Makmum memang tak komplain. Makmum cerita jenis nak cepat salam je. Lagi laju imam tu lagi best. Ni cerita makmum, dia bukan kisah pun. Lagi pendek surah yang dibaca si imam ni 5 bintang. Itu penilaian makmum tak? Ini penilaian ahli. Baru tahu, ya Allah, saya imam. Ini masuk tahun keempat ni, dah penggal kedua ni, sesi pegawai dan jawatankuasa masjid. Tak betul. Selama tak pernah orang semak ke? Selama ni saya semak orang. Dia semak orang, parah lah orang tu. Bila dia kena semak, alamak. Parah tuan-tuan. Saya tak kata sesiapa, kita lah, ni bulan Ramadan lah, bulan di mana kita sebenarnya lebih banyak peluang dengan Quran. Kalau kita nak baca Quran bulan Ramadan, saya rasa tak ada masalah sangat lah. Bukan ada minum pagi, bukan ada makan tengah hari, bukan ada minum petang, malam-malam pun bolehlah duduk halaqah tadarus tu. Dia bolehlah, tak apa, dia pelan-pelan lah. Mula-mula mungkin tak jadi ahli dulu, jadi mustami'. Mustami' ni pendengar je lah. Ada peringkat macam tu, bertahun-tahun jadi pendengar. Dah masuk tahun kelima, kita pun cuit per dia asyik nak takkan dengar 5 tahun. Orang halaqah tadarus kat masjid, dia masuk tapi tak baca, dia mustami', dia hanya mendengar. 5 tahun asyik dengar je. Bila nak dapat manfaat, cuit per masuk sikit, bagi rehal kat dia, bagi mushaf. Ni setengah-setengah masjid tu ada 2-3 kategori kumpulan halaqah. Ini lesen baru ambil ujian undang-undang. Yang ni dah lulus ujian berkomputer, ni dah dapat P. Dia lain. Yang ni, ini dah P pun dah cabut stiker. Jangan duduk situ, tertinggal awak orang. Okey lah, boleh lah dapat bunga telur, kain pelikat gajah berdiri, okey lah. Itu motivasi, tak salah. Setengah-setengah lebih canggih lagi kan, bagi jubah, selai, bagi macam-macam, terpulang lah, tak kisah. Yang penting kita lah nak tak nak. Ni bulan Ramadan, Quran. Kalau tak dikarenakan penurunan Quran di bulan ini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Ramadan sama macam bulan lain. Dia hebat sebab dua. Dibalik pada tajuk menuntut rahmat Allah di dalam bulan Ramadan, dua benda paling besar yang ada banyak rahmat melalui dua perkara ni. Pertama, puasa. Banyak puasa ni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa puasa betul-betul bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa yang telah lalu. Keampunan tu rahmat. Apa jaminan Nabi lagi? Tak akan tertolak doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Tak ditolak doa, itu rahmat. Dibebaskan daripada api neraka setiap kali orang berbuka puasa. Pembebasan dari api neraka itu rahmat. Apa lagi tuan-tuan? Berbagai-bagai jaminan Allah janjikan pada bulan Ramadan, semua itu rahmat. Melalui apa? Melalui puasa. Yang kedua, melalui Quran. Banyak hadis. Saya kata tadi macam nak baca tadi, panjang sangat hadis ni dalam Bukhari, dalam Ahmad menurut syarat Bukhari, yang menerangkan tentang kelebihan orang yang berpuasa betul-betul dan orang yang baca Quran bulan Ramadan. Hadis sebut tentang dua. Nabi gabungkan dua amalan yang hebat di dalam bulan Ramadan bagi si yang berpuasa, bagi yang baca Quran. Bagi yang berpuasa tu, ni Allah tawarkan. Bagi si pembaca Quran, ini kelebihan sebab dia baca dalam bulan Ramadan. Hadis sahih. Nabi sebut gabungan dua, puasa baca Quran, puasa baca Quran. Itu kalau kita nak meraih rahmat. Selain itu banyak lagi lah, melalui infak, sedekah, kebaikan, macam-macam. Yang saya cerita tentang puasa tadi kan, apa rahmat bagi orang yang berpuasa bulan Ramadan. Sebab puasalah Ramadan diangkat darajat, hatta orang beri makan, orang yang berpuasa pun dapat kelebihan. Kelebihan tu rahmat. Katalah seorang wanita, dia uzur tak boleh berpuasa, tapi dia sponsor orang iftar hari tu, dapat tak kelebihan? Walaupun dia tak puasa, dapat. Allah, hebatnya rahmat. Dia tak puasa pun,
Sebelum pergi pejabat pagi tadi dia bancuh kuat-kuat je lah sebab bulan puasa kan. Dia pun malas nak makan berat-berat sebab syoknya waktu berbuka tu kan. Walaupun geng-geng tak puasa ni tahu, waktu berbuka dia paling syok, tak puasa pun. Ni kegembiraan yang Allah berikan di saat berbuka bagi orang yang berpuasa. Yang tak puasa tompang. Saya ramaikan kawan non-Muslim, tadi pun ada ajak saya call, Ustaz kita sahur, oi dia pula ajak pergi sahur. Dia Kristian dalam percobaan masuk Islam lah. Tahun ni saya nak puasa penuh, silakan, saya kata. Ustaz jom sahur, kat mana? Saya kata area Gombak ke, saya tinggal kawasan Gombak kan. Kuala Lumpur lah, Kuala Lumpur tak larang lah. Mata-mata nak kena tosel sampai Kuala Lumpur kan. Gombak berlambat kedai mamak. Buat apa sahur? Semangat dia, sila. Nampak? Seronok ni rahmat. Mereka tompang rahmat itu. Orang bukan Islam yang sertai majlis iftar pun seronok macam orang Islam puasa. Dia happy-happy. Tengok bazar Ramadan, ada tak? Pembeli-pembeli di kalangan non-Muslim penuh kan? Ada orang non-Muslim cakap, dia kata saya memang tunggu bulan puasa lah sebab bazar Ramadan ini macam 2 jari dia angkat. Yalah, segala air 7-8 jenis warna-warni macam traffic light pun ada. Bila lain mana dapat? Makanan utara, selatan, timur, barat, international punya cuisine pun ada. Cakap aja apa-apa kan. Dengan kebanjiran warga asing lagi macam-macam. Restoran Afghanistan, makanan Afghanistan pun boleh saya tahu. Roti Kabul. Jumpa ni bulan Ramadan, carilah. Ni mesti ada kat stadium Melawati ni. Roti Kabul, roti Kabul. Macam-macam mesti ada punya lah. Kebab Uzbekistan. Oi, ada hebat. So cerita rahmat. Hatta non-Muslim pun rasa dia punya. Apa lagi orang Islam? Yang bukan Islam, hatta saya kata tadi, wanita yang tak boleh puasa pun sponsor iftar dapat kelebihan rahmat. Nampak ya? Orang jahat tak berani buat maksiat, itu rahmat. Orang segan silu, setengah-setengah pusat maksiat tutup, tak ada pelanggan sebab bulan puasa, walaupun dia tak puasa, hormat. Ini rahmat, hebat. Jadi saya kata tadi, dalam menuntut rahmat di dalam bulan Ramadan, 2 ibadah paling besar. Yang pertama saya pesan puasa tuan-tuan, saya dan semua mudah-mudahan ada kualitinya. Yang kedua, Quran jangan tinggal. Tak apalah, tak payah sasaran khatam pun tak apa. Yang penting baca, jangan tinggal. Nak ikut sunnah Rasulullah, ikuti halakah tadarus. Semak bacaan, tak apa, tak malu, tak kisah. Kena tegur tu okey, suka sangat kena tegur. Lagi tegur lagi saya suka, sebab selama tak pernah ditegur lah bacaan saya macam ni. Saya pun tak tahu sebutan macam ni, makhraj macam ni, saya tak tahu sebab tak pernah ditegur. Saya duduk dalam tadarus, baru saya tahu. Alhamdulillah, tadarus bulan Ramadan je, bulan lain payah nak buat. Apa lagi yang boleh kita lakukan juga dalam konteks menuntut rahmat? Isi malam-malam Ramadan dengan tarawih. Berazam tahun ni nak habis sampai penghujung Ramadan. Jangan 2 minggu terawal je. Jangan pula hangat-hangat tai ke bawah je kan. Mula-mula bukan main, dah masuk hujung-hujung, tarawih tak, semua pun tak, tawarih aja tinggal. Tak mahulah azam tahun ni bersungguh-sungguh, besar kelebihan orang tarawih. Ada hadis Nabi dalam Sahih At-Tirmidzi, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang tunaikan solat tarawih, kata Nabi, habis bersama imam, dia akan mendapat ganjaran, ditulis baginya pahala seolah-olah beribadat sepanjang-panjang malam. Itu jadi adab dalam Sahih. Sebab Nabi SAW, memang Nabi itu tak buat jamaah kecuali 2-3 malam terawal. Kemudian ada Nabi datang berjamaah malam 23. Berdasarkan hadis Tirmizi, hadis Sahih. Jadi Abu Zar kat masjid tengok, Nabi keluarlah malam ni, malam 23 Ramadan. Jadi 4-5 orang berjamaah dengan Nabi. Nabi habiskan 1/3 malam tarawih malam tu. Nabi balik malam 24, Nabi tak datang. Tunggu semayang masing-masing. Malam 25 Nabi muncul lagi. Abu Zar Al-Ghifari yang memang target nak semayang dengan Nabi, tunggu. Nabi tunggu keluar malam 25, dia terus ikut. 4-5 orang lagi ikut, dan Nabi menghabiskan 2/3 malam, lebih lama daripada malam 23. Masuk malam tu tarawih Rasulullah hampir-hampir waktu sahur. Habis saja Abu Zar dan 4-5 orang sahabat maintain ikut, tak tinggalkan Nabi pun. Lalu Nabi bersabda dalam hadis Sahih Tirmizi, kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang tunaikan solat tarawih, ni tarawih ni, bersama imam sehingga selesai semua termasuk witir, ditulis baginya pahala menghidupkan seluruh malam dengan beribadat.
Ini satu pesan dalam adab. Jadi orang tarawih ni, kalau tuan-tuan dah pergi masjid negeri, berhabis kalau 23. Jangan 8 belah. Belah tak balik, mori makan pula. Ya. Dalam sunnah, kalau awak ikut imam tarawih hatta yansarif, sampai habis. Jadi kalau tak nak 20, cari surah 8. Yang penting habis dengan imam witir. Tapi kata salah ke? Kalau saya buat 8, saya keluar masjid buat 20, tak salah. Cerita tentang fadilat ni. Cerita tentang fadilat. Kalau kamu nak dapat pahala macam beribadat seluruh malam, tak payah tahajud pun, ikut imam sampai habis. Faham tak? Dan kata para ulama, tarawih pada malam-malam Ramadan dia digabung dengan witir. Ikut dengan witir sekali, bukan masuk 8 witir kat rumah. Sekali satu set ma'al imam, kata Nabi. Hatta kata para ulama, kalau 20 rakaat tarawih campur 3 witir, 20 tu imam 2 orang, tukar 10, tukar tak kena ikut kedua-duanya. Cerita set tu habis, baru dapat pahala. Tapi kalau nak balik tak salah, tu adab. Jadi kalau rasa 20 tak larat kan, nak dapat kelebihan ni qiyamul lail, cari surah 8. 8 mana 8. Tapi saya nak sembahyang sampai witir lah. Sebab Nabi sebut hadis Tirmizi ni tadi. Sebab saya nak dapat pahala tahajud, nak dapat pahala sembahyang taubat, nak dapat pahala qiyamul lail, semuanya, seluruh malam. Mana orang cukup jaga tarawih dengan witir dengan imam sampai habis. Mana habis tak habis, sampai imam Assalamualaikum warahmatullahi, habis witir, dia baru berangkat balik, yansarif di situ, itu pun dapat pahala. Nak pesan, sebab tak cantik ya, setengah-setengah masjid tengok masjid 20, 8 turun. Nak pergi mana yang kelang kabut turun ni? Pergi soalan. Mana lagi 7, 8, 6 lah. Tengok bola lah, Liverpool dah main hari tu kan. Apa hal? Kalau nak cantik macam tu, sembahyang tempat 8. Habis 8 tiras sekali keluar. Ini imam tak keluar, imam masih baca, awak dah cabut. Salah ke ustaz? Tak salah, tak dapat kelebihan. Sayanglah, kelebihan hanya untuk tarawih. Ya, jadi itu benda-benda lah yang saya pesan untuk diri saya. Mudah-mudahan menepati maksud tajuk menuntut rahmat Allah di dalam bulan Ramadan. Maka saya tajuk sekadar itu. Bertemu lagi insya-Allah pada sesi-sesi pengajian yang akan datang, sambungan pengajian berkitab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Tutup aja membaca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.